Bab ke-21, tidak mengenang budi suami dan kekufuran di bawah kekufuran. Berhubung dengan perkara ini ada riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari. Kita untuk rekah kita sebut gitu ya. Dengan sanadnya tu sebab baca tadi lah, Abdullah bin Maslamah, Malik dan seterusnya. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW bersabda, ditunjukkan kepadaku neraka, rupa-rupanya kebanyakan penghuninya ialah perempuan. Mereka kufur. Baginda SAW ditanya, adakah mereka kufur kepada Allah? Nabi SAW menjawab, mereka kufur kepada suami. Mereka kufurkan ihsan, yakni budi dan jasa baik suami. Kalau engkau berbudi kepada seseorang daripada mereka untuk satu jangka masa yang lama, kemudian dia nampak sesuatu yakni yang tidak disenangi padamu, dia akan berkata, tidak pernah ku dapat apa-apa kebaikan pun daripadamu. Babul ma'asi min amril jahiliyah. Bab ke-22, perlakuan maksiat adalah sebahagian daripada cara hidup jahiliyah. Namun seseorang tidak boleh dikafirkan dengan semata-mata melakukannya, kecuali dengan melakukan syirik. Ini kerana Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya padamu masih ada lagi sisa-sisa jahiliyah. Dan Allah juga berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan dia mengampuni dosa-dosa selain dari syirik itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Lagi firman-Nya, dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Allah yakni masih menamakan mereka itu orang-orang mukmin. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ahnaf bin Qais. Beliau berkata, aku telah pergi untuk menolong orang ini. Maksud beliau ialah Sayyidina Ali. Tetapi Abu Bakar bertemu denganku. Dia bertanya, mau ke mana engkau? Aku menjawab, untuk menolong orang ini. Abu Bakar berkata, balik sajalah, kerana aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila dua orang Islam bertemu dengan pedang masing-masing, yakni dengan mengangkat pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh akan masuk neraka. Saya berkata, yang membunuh itu tidak mengapa, tetapi kenapa yang terbunuh, yakni pula yang masuk neraka? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya dia telah benar-benar mahu membunuh saudaranya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Wasil Al-Ahdab dari Ma'rur bin Suwaid. Beliau berkata, pernah saya bertemu Abu Dhar di Rabadah. Beliau seperti hambanya juga memakai pakaian lengkap. Maka saya bertanya beliau, mengapa begitu? Abu Dhar berkata, aku pernah memaki seseorang, aku aibkannya dengan mengatai ibunya. Terus Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Abu Dhar, adakah engkau mencelanya dengan menyebut keburukan ibunya? Sesungguhnya padamu masih ada lagi semangat jahiliyah. Hamba-hamba kamu itu adalah saudara kamu. Allah telah meletakkan mereka di bawah tanganmu. Sesiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, hendaklah dia memberi makan kepadanya daripada makanannya sendiri, dan hendaklah dia memakaikan kepadanya apa-apa yang dipakainya sendiri. Janganlah engkau bebani mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka pikul
Jika kamu mahu juga membebankan mereka, maka bantulah mereka. Itu 2-3 hadis. Bab kufranil ashir wa kufrin duna kufrin. Bab tidak mengenang budi suami dan kekufuran di bawah kekufuran. Itulah tajuknya. Dalam terjemahan ni kita tak dapat masuk semua sekaligus makna-makna yang mungkin termasuk di bawah dia tu mengikut perbahasan yang dibuat oleh ulama-ulama. Tak boleh masuk, hanya boleh buat sebahagian sajalah. Kufranil ashir, di sini di bawah tajuk kufran ataupun kufur. Kafara yakfuru kufran, kufuran kufranan. Itu dari segi apa ni kita kata tasrif dia. Masdar. Kufur dari segi bahasa berarti menyembunyikan, menutup, menudung sesuatu. Itu makna kufur. Kufur maknanya menudung, menutup, menyembunyikan. Sebab itulah dalam bahasa Arab malam orang panggil kafir juga. Dari segi bahasa, malam kafir. Sebab apa? Dia menutupi sesuatu daripada pandangan orang. Biasa nampak jadi tak nampak. Sebabnya yasturu bi zulmatihi kulla syai. Dia menutupi dengan kegelapannya itu segala benda lah. Begitu juga laut. Dalam bahasa Arab, laut, samudera tu dipanggil kafir juga dari segi bahasanya. Sebab apa? Kita kalau duduk di atas ni tak nampak bawah dia tu. Itu sebab mana dia ada makna menutup juga. Begitu juga petani. Petani dalam bahasa Arab kafir juga. Ada lagi makna lain yang lebih biasa digunakan lain, tapi ini salah satu maknanya lah. Sebab apa? Sebab petani itu dia menyembunyikan, menutup biji benih tu. Apabila dia tanam, dia tutup dengan tanah. Itu ada makna tutup juga. Sebab itu dipanggil kafir juga. Oleh kerana pada makna kafara ni, dia ada makna menutup, menyembunyikan. Semua ada makna tu. Dalam makna hak asal, makna dia hak paling tinggi, hak paling besar, iaitu kufur dengan Allah. Itu pun ada makna tutup juga tu, situ tu. Sebab apa kita tutup? Macam kita tak nampak nikmat-nikmat Allah yang sekian banyak diberikan kepada kita tu, kita seseolah kita menafikan. Kita kata tak ada pun. Apabila kita tidak terima itu semua tu daripada Allah, kita tidak mensyukuri dia, kita tidak bersyukur kepada Allah SWT, ataupun dengan cara kita mensyirikkannya, mengatakan orang lain minta nak apa-apa tu minta dengan orang lain, padahal hak dia kita tutup, kita tudung nikmat dia tu. Ada makna tu juga, makna tudung, makna tutup tu ada juga. Seseolahnya sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak khusus dengannya, bahkan yang lain-lain pun ada juga. Boleh memberi belaka, boleh memberi rezeki, boleh membesarkan kita, boleh macam-macam lah. Seseolahnya begitu. Sebab tu dikatakan kafir. Dikatakan kafir. Raghib Asfahani. Raghib Asfahani ni seorang penulis kamus Quran. Dalam kitab dia Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dia sebut wal kufran fi juhudin ni'mah akthar isti'malan, wal kufr fi din akthar, wal kufur fihima jami'an. Kufran, kalau perkataan kufran dia ada kafara yakfurun, dia ada beberapa masdar. Tetapi kalau kufran itu lebih banyak digunakan untuk makna menafikan nikmat, budi, jasa baik. Itu kufran.